Assalamualaikum, selamat sejahtera kelas. Hari ini cikgu akan ajar tentang puisi moden ataupun sajak yang bertajuk Pesan Lelaki Kecil kepada Gadis Kampus karya Sazali Yaakob. Dalam rangkap pertama, cikgu ada highlight dua warna. Yang berwarna biru ialah kosakata yang kamu perlu tahu, manakala yang berwarna merah ialah kata kunci untuk komponen sastra. Kita tengok rangkap pertama. Dalam rangkap pertama, ku hantar kau mengecapi angin baru. Ku di sini bermaksud penyajak ataupun seorang bapa atau ayah. Bapa ini akan menghantar kau, ialah gadis, iaitu anak gadisnya, untuk mengecapi angin baru. Tempat baharu itu amat berbeza daripada suasana di kampung, di mana tempat baharu itu ialah di pusat pengajian tinggi ataupun kita panggil sebagai universiti. Kita tengok sama-sama. Penyajak menghantar anaknya itu untuk menikmati suasana baharu yang amat berbeza daripada keadaan sawah menguning di kampung. Tempat baharu itu untuk anak darah suntinya menimba ilmu dan pengalaman di Menara Gading. Maka dalam rangkap pertama ini menyatakan perasaan seorang ayah menghantar anak gadisnya untuk melanjutkan pelajaran di bandar. Di sini bapaknya berharap agar anak gadisnya dapat mengubah kehidupannya menjadi lebih baik apabila dia berjaya di universiti. Untuk komponen sastra dalam rangkap pertama yang cikgu highlight berwarna merah, ku hantar kau mengecapi angin baru, iaitu kasih sayang seorang bapa. Seorang bapa sanggup melepaskan anaknya seorang diri ke tempat yang baharu. Dalam persoalan ialah persoalan tentang. Kelas kena ingat, persoalan kita mesti ada perkataan tentang. Kasih sayang terhadap anak yang bakal merantau. Manakala untuk pengajaran pula, kita mesti ada perkataan harus dan juga agar. Kita harus menyayangi anak agar mereka mendapat perhatian yang sepenuhnya. Untuk ketiga-tiga komponen sastra ini, kita akan gunakan contoh dan bukti yang sama, iaitu penyajak merupakan seorang ayah yang amat menyayangi anak gadisnya. Gaya bahasa yang terdapat dalam rangkap pertama ialah unsur alam ataupun kita panggil nature, iaitu angin. Kita tengok rangkap yang kedua pula. Dalam rangkap yang kedua, ku lepaskan kau menjadi burung putih dengan sayap berkembang. Apa yang dimaksudkan di sini ialah bapa itu dia melepaskan anak gadisnya seperti seekor burung dengan sayap yang berkembang. Bermaksud bapaknya melepaskan anak gadisnya tanpa sebarang halangan. Dia berikan kebebasan kepada anaknya ke universiti untuk belajar. Dan di sini menongkar awan perak dan kabut dingin. Bermaksud anaknya ini akan menempuh pelbagai cabaran dan anak dia harus berani menghadapi segala cabaran yang akan dihadapi. Penyajak juga memberitahu bahawa anaknya sekarang perlu membezakan perkara yang baik dan buruk. Apa yang dimaksudkan dengan waras akal? Anak dia perlu berfikiran secara rasional untuk menyelesaikan dan menghadapi segala masalah yang dihadapi. Dia perlu memikirkan kesan yang baik dan buruk sebelum mengambil sesuatu tindakan, kerana bapaknya tidak ada berada di sisinya. Kita tengok maksudnya, penyajak membebaskan anaknya mengharungi cabaran kehidupan sendiri sebab bapa dia tidak ada di sisi untuk mengenali kehidupan yang penuh dengan dugaan dan cabaran, dan dia memerlukan pertimbangan akal yang rasional untuk menyelesaikan segala masalah yang bakal dihadapinya. Baiklah, komponen sastra untuk rangkap yang kedua ialah nilai keberanian yang kita highlight. Baris pertama, ku lepaskan kau menjadi burung putih, di mana bapaknya biarpun dengan rasa keberatan dia tetap berani melepaskan anaknya itu ke tempat yang baharu.
Maka untuk persoalan tentang keberanian seorang ayah yang melepaskan anak gadisnya ke tempat baharu pengajaran, sebagai seorang ayah, kita haruslah berani melepaskan anak-anak untuk ataupun demi kebaikan masa hadapan mereka. Contoh atau bukti, penyaja berani membenarkan anaknya menuntut ilmu di Menara Gading. Gaya bahasa sama dengan rangkap pertama, iaitu unsur alam, burung putih dan juga kabut. Sekarang kita tengok rangkap ketiga pula. Dalam rangkap ketiga, penyajak mengatakan, di awan kampus yang syarat ilmu, hadir sihir angin bernafas api. Apa yang dimaksudkan di sini? Dalam baris pertama, penyajak memberitahu, tempat baharu itu iaitu di universiti memang tempat yang penuh dengan ilmu pengetahuan, di mana kita boleh menimba pelbagai ilmu, tetapi tempat itu juga hadir sihir angin bernafas api, iaitu terdapat pelbagai pengaruh yang negatif. Okey, jadi apa yang diharapkan oleh bapaknya itu ialah dia harap anak dia menggunakan pertimbangan yang wajar semasa berada di universiti. Okey, dia tidak berharap anak dia ini terpengaruh dengan pengaruh negatif. Kenapa? Disebabkan penyajak ini dia memberitahu bahawa anak dia akan ke universiti dari suatu tempat yang lain, iaitu di kampung ke bandar. Dia akan menghadapi pelbagai cabaran, di mana pada masa yang sama dia akan menempuh banyak pengaruh yang akan mempengaruhi pemikiran dia dan menyebabkan dia menjadi sombong. Okey, kenapa akan menjadi sombong? Disebabkan sekarang dia belajar di universiti, maka dia merupakan seorang mahasiswi dan dia akan mula meninggi diri, menjadi sombong. Jadi bapa dia berharap anak dia tidak akan menjadi begitu. Dia harap anak dia akan tetap rendah diri dan tahu asal usulnya itu dan tidak mudah terpengaruh dengan unsur-unsur negatif yang ada di tempat baharu itu. Gaya bahasa untuk rangkap 3 ialah personifikasi ataupun kita panggil pini. Jadi ada 2 gaya bahasa yang terdapat dalam rangkap ketiga. Baiklah, kita pergi ke rangkap yang terakhir, iaitu rangkap 4. Pandai-pandailah kau terbang. Okey, apa maksud di sini? Penyajak dia menasihati anaknya supaya menjaga diri dengan sebaik mungkin. Menongkar awan mulus dan kabus dingin ialah anak dia ini perlu menghadapi, menempuh segala cabaran dengan baik, dengan tabah, dengan berani. Penyajak tidak berharap anak dia pulang. Jangan kau pulang dengan pecikan duka dan balutan luka. Pecikan duka dan balutan luka di sini bermaksud kesedihan, kekecewaan ataupun kegagalan. Apa yang dimaksudkan ialah penyajak ini tidak berharap anak dia pulang dengan kegagalan. Okey, cikgu bagi contoh. Mungkin anak gadis ini akan menghadapi masalah dalam pelajaran dan dia putus asa. Kalau dia putus asa, maka dia akan gagal dalam peperiksaan. Jadi dalam rangkap keempat, bapaknya ini menasihati anak gadisnya supaya tidak mudah berputus asa dan pulang dengan kejayaan, bukannya kegagalan. Kita tengok, penyajak menasihati agar anaknya bijak ataupun pandai menjaga diri, hadapi kehidupan baharu itu dengan tabah supaya tidak pulang dengan kegagalan. Maka komponen sastra untuk rangkap keempat ialah nilai kebijaksanaan, di mana cikgu highlight tadi kata kunci pandai-pandailah. Kita gantikan perkataan pandai kepada bijak dan tambah imbuhan, maka kita akan dapat nilai kebijaksanaan. Persoalan tentang kebijaksanaan untuk menghadapi cabaran hidup agar tidak kecewa. Kita gantikan kepada pengajaran, kita haruslah bijak menghadapi cabaran hidup agar tidak kecewa. Contoh yang kita boleh ambil untuk ketiga-tiga komponen sastra ialah penyajak dia menasihati anak gadisnya agar bijak
menghadapi cabaran kehidupan di kampus yang penuh dengan cabaran dan dugaan. Baiklah, untuk tema sajak pesan lelaki kecil kepada gadis kampus ialah nasihat seorang ibu atau bapa kepada anak-anak gadis yang akan melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi. Manakala nada yang digunakan dalam sajak ini ialah melankolik. Kebimbangan ibu bapa yang menyayangi anak gadis di perantauan. Bapa dia rasa keberatan, rasa bimbang kerana anak dia seorang diri di bandar. Kenapa dipanggil lelaki kecil? Sebabkan lelaki kecil ini mungkin kekurangan dari segi akademik, tetapi dia tetap mempunyai wawasan dan dia harap anak dia boleh mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Baiklah, kita sudah tamat pembelajaran untuk sajak pesan lelaki kecil kepada gadis kampus. Nota PDF juga telah disertakan untuk rujukan. Sekian, terima kasih.